Sejahtera. Selamat pagi. Saya doakan hari ini akan menjadi hari yang terbaik untuk anda semua. InsyaAllah hari yang penuh dengan keberkatan. Kita mulakanlah pagi ini insyaAllah sama-sama dengan banyakkan bersyukur. Banyakkan kata-kata yang baik. Sebab saya sentiasa percaya apa sahaja yang kita cakap, apa sahaja yang kita fikirkan, dia adalah menjadi satu doa. Dan saya rasa itulah benda yang betul, yang sepatutnya saya kena ingatkan anda untuk nak buat sama-sama setiap hari. Boleh ke boleh ni? Sekejap, saya adjust sikit kamera saya supaya anda boleh nampak saya dengan lebih jelas. Okay, so sekali lagi pagi ni kita akan live. Adakah anda, first kali saya nak check dulu, adakah anda boleh dengar suara saya dengan jelas? Okay, bolehkah anda dengar suara saya dengan jelas? Adakah video ni clear? Mungkin ada yang tanya kenapa saya pakai spek. Saya pakai spek bukan kerana saya rabun. Tetapi spek ni saya beli secara online daripada Spain, daripada Spanyol, untuk mengelakkan daripada cahaya yang kita terdedah kan dengan cahaya bila tengok pada skrin laptop, iPad, phone. Jadi mata saya menjadi sangat letih, mata saya jadi sangat letih, kering dan agak pedih sebenarnya beberapa hari yang lepas. Jadi saya beli gelas ni dan baru sampai. Okay, so saya pakai je lah. Dan pakai dia pun selesa kan. Tengok video dia macam tak boleh handle, babe. Video marketing dia power sangat. Kan? Memang tak boleh nak buat apa. Terus-terus dah terbelilah pula. Okay, so pagi ni saya nak bagi anda 3 topik. Bagaimana untuk menjadi magnet. Okay, nak menjadi magnet duit. Magnet duit ni maksudnya kita, ada orang kata duit tak penting. Saya faham. Saya tahu. Duit bukan segalanya. Memang duit bukan segalanya. Tapi segala-galanya yang kita perlukan dalam hidup tu perlukan duit. Terutama dalam bila saya baca, bila wife saya rajinlah membaca dan dia kadang-kadang apa yang dia baca tu dia akan minta saya baca juga. Salah satu dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Ghazali, dia cakap, sangat penting sebenarnya untuk kita ada harta sebab dia akan memperkuatkan ibadat kita. Contoh dia kata, bila kita nak solat, kita kenalah bersolat di tempat yang selesa, tempat yang baik-baik. Kalau kita nak pergi haji, kita mesti pergi haji dalam keadaan yang terbaik. Lebih-lebih lagi bila kita haji ni dia ada kota dia. So bila kita nak dapat pergi kalau kita tak ada harta. Jadi pada saya apa yang saya nak cakap topik magnet duit, kita nak faham dari segi perspektif macam mana nak lakukan kebaikan dengan duit ni. Jadi ada 3 perkara. 3 perkara penting yang saya nak anda semua tahu. Adakah saya nak tanya you all dah bersedia? Kalau dah bersedia sila komen sedia ready. Dan please tolong komen walaupun hanya you cakap okey. Ataupun you memang malas, pun dah okey. Sebab saya nak tahu anda bersama-sama dengan saya di dalam FB Live ni. Sarapan Minda Momentum yang kita beri kepada anda setiap hari. Tanpa jemu, non-stop dah berapa tahun, tak pernah berhenti. Tiap-tiap hari ada. Cuma kita sentiasa menambah baik. Banyak benda yang kita tambah baik untuk berikan anda yang terbaik. Untuk berikan anda sesuatu kat situ. Okay, jadi saya nak minta anda tolong komen ataupun at least belanja love sebagai menunjukkan sokongan dan menunjukkan anda ada kat situ. Saya nak tahu yang tu. Jadi kita nak cakap apakah 3 benda penting untuk nak menjadi magnet duit. Okay, sebab macam ni tau, duit ni kita tak boleh nak kejar. Lebih kita kejar duit sebenarnya, saya pernah beberapa tahun yang dulu semasa bila saya mulakan perniagaan, bila saya mulakan bisnes, kita terlalu kejar duit. Tapi result dia apa? Hujung sekali tak ada pun duit. Tak datang pun duit tu. Dia lari lagi. Kadang dia singgah kejap je. Perasan ke perasan kadang-kadang kita ada duit, ibarat macam duit ni hanya singgah sekejap. Bukan dia stay lama dengan kita, tapi dia hanyalah singgah kejap je singgah. Dah masuk, habis je hujung bulan gaji, habis. Dengan bayar bil lah apa semua. Kalau dia tak habis pada bil pun, tiba-tiba ada benda yang berlaku. Contoh tiba-tiba accident,
Atau contoh tiba-tiba ada yang anggota keluarga sakit. Atau tiba-tiba orang yang kita pernah hutang dengan dia dulu teringat. Kau ada hutang aku kan? Tak bayar kan? Habis duit tu. Jadi perkara pertama, bagaimana nak menjadi magnet duit. Bagaimana untuk kita menjadi seorang individu hamba Allah yang insya-Allah duit datang kepada dia sebab apa? Nombor satu adalah saya nak cakap niat. Niat kita. Jangan tunggu dah ada duit baru nak berniat. Kadang orang cakap, nantilah dulu tengoklah esok. Tengoklah, nantilah ada duit lah. Nanti kita ceritalah bila dah ada. No. Sebelum duit tu datang, kita dah kena ada niat. Dan duit ni dia akan datang kepada orang yang ada purpose. Yang dia ada purpose, niat dia. Dan saya perasan dulu tau, kisah saya dulu. Dulu memang bila saya berniaga, macam dahsyat. Macam duit tu kalau tengok sale macam puluh-puluh ratus ribu tau. Tak sampai ratus lagi masa tu. Masih lagi puluh ribu lah. Masih lagi. Tapi, bila hujung bulan, saya cek balik akaun, tak ada pun duit banyak tu. Dan kadang-kadang saya pening, saya fikir, sale macam dahsyat. Macam aku dah kira hari tu banyak. Tapi kenapa mana pergi duit tu? Ada tak sesiapa di kalangan anda yang macam tu? Dan yang berniaga, duit masuk, tapi lepas tu you all pun tak tahu mana duit tu pergi. Adakah ada? Tak tahu duit tu kat mana. Kadang-kadang kita pun pelik. Aku ni punyalah susah payah mencari duit tu. Tapi kenapa duit tu tak ada? So nombor satu yang saya nampak kat situ, bagaimana nak menarik duit ni dan bagaimana nak jadikan dia berkat. Yang pertama tu betulkan niat. Kita daripada sekarang dah tuliskan. Start ambil kertas, ambil pen, ambil iPad ke, ambil lah anda punya apa-apa. Yang penting anda menulis apa purpose untuk you nak ada duit. Itu sangat gila-gila penting saya nak cakap. Dan lebih banyak benda yang kita nak berikan kepada orang, berikan sumbangan kepada orang. Dia ibarat macam ni lah. Kalau kita nak menyalakan sebiji mentol, kita tak perlu elektrik yang terlampau besar sebenarnya. Apalagi kalau mentol tu mentol cinonek kecil. Ingat tak masa kita kecil, kat basikal kita ada pasang lampu. Lepas tu bersambung dengan dynamo. Itu tidak memerlukan sumber elektrik yang besar. Tak payah besar. Sebab keperluan kita tu kecil. Mentol yang kita ada cinonek yang hanya boleh menerangi, mungkin kita seorang je yang boleh terang sebab mentol tu. Tapi kalau kita nak satu macam mentol yang boleh menerangi banyak tempat, ramai orang yang kita nak terangkan dia dengan mentol tu tadi, kita tak boleh gunakan hanya bateri AA. Meninggal weh. So kita perlukan sumber tenaga elektrik yang lebih besar. Bekalan dia tu kena besar supaya boleh beri. Saya ulang bekalan dia kena besar supaya boleh beri lebih ramai orang manfaat. Sama juga, kita nak dapatkan duit sale yang besar kepada bisnes kita bila Allah Ta'ala tahu kita ada keperluan yang besar nak beri pada ramai orang. So itu benda dia. That's why saya kata kenapa kita perlu ada sebab. Siapa yang kita nak terangi, siapa yang kita nak beri, siapa yang kita nak manfaatkan hidup dia, ini dia perlu tulis. Korang faham ke faham ni? Korang ada lagi ke ada ni? Dan jangan lupa tau, untuk keberkatan kita setiap pagi ni, kita tak dapat nak buat FB Live, dapat kongsikan apa yang saya cakap kepada orang lain pun satu ibadat insya-Allah. Okay? Apa saja benda kita buat di muka bumi ni dengan niat yang betul, dia jadi ibadat. Terutamanya bila kita share ni, mungkin ada orang, dapat sesuatu, betul juga. Patutlah aku tak kaya-kaya. Patutlah aku miskin. Patutlah hidup aku susah. Rupanya selama ni aku tak pernah tulis apakah manfaat yang aku akan beri kepada orang sekeliling aku ni. Betul ke betul? Saya rasa anda tak tulis benda tu. Please tolong, kalau anda nak capai benda ni, anda betul-betul nak, you mesti tulis benda ni. And please tolong share. Okay, tolong share kat situ, tolong bantu saya
terbaik anda boleh tag sekurang-kurang 3 orang kawan anda. Dan saya nak anda stay. Tolong jangan jadi hamba Allah yang kadang-kadang tak bersyukur dengan ilmu. Kadang-kadang kita tak nampak, kita tunggu-tunggu bila lah Allah Ta'ala nak bantu aku ni. Bila lah Allah Ta'ala nak tolong. Bila Allah Ta'ala nak bagi aku kaya. Macam mana nak kaya kalau ilmu pun tak nak ambil? Macam mana nak kaya kalau diberi ilmu secara percuma, yang kita bagi masa hanya 30 minit dalam hidup, supaya jangan buat silap 30 tahun pun tak nak dengar. Dan bagi anda yang dengar, saya nak ucapkan tahniah. Kekalkan anda punya attitude. Sebab tu saya nak cakap benda ni. Dan benda ni saya tak akan cakap, bukan saya yang menentukan saya nak cakap benda ni. Tetapi hati saya, minda saya didorong, digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk cakap dengan you. You faham ke faham ni? Dan kalau anda betul-betul nak berubah, anda tak nak hidup dalam keadaan susah, tak nak menderita, tak nak dimaki, tak nak dicerca oleh orang sekeliling, sebab kita masih lagi tak berjaya, anda patut dengar ni sampai habis. You all faham ke faham? So tugas anda yang pertama tadi adalah tuliskan apa manfaat aku nak berikan, aku nak sedekah berapa banyak. Satu yang ramai orang terlupa, dia lupa nak menguruskan hutang dia. Hutang kita tu kena uruskan supaya dapat dibayar, dapat kita settlekan sikit demi sedikit, supaya orang yang kita berhutang ni tadi dia reda dengan kita. You all kena ingat bila orang yang kita berhutang dengan dia, dia tidak reda, sampai bila pun kita tak akan capai apa yang kita nak. Sampai bila pun kita tak boleh nak capai benda tu. That's why saya nak anda dengar ni betul-betul. Itu yang pertama. So ada purpose, kita tahu Allah Ta'ala, bila kita ada purpose yang besar, dia bagi kita bekalan, supply yang lebih besar. Kalau tak, cenonik je lah dia bagi. Sebab kita tak ada purpose. Dan betul saya tengok ramai orang gagal dalam bisnes sebab dia tak tahu apa yang dia nak. Dia sebenarnya tak faham apa dia nak capai. Itulah kelemahan ramai orang, ramai usahawan sebenarnya. Bila saya kata tulis, tak percaya. Alah, benda lah nak kena tulis. Come on. Kalau you memang tak ada result, you memang sekarang tengah stres dan susah, why not buat perkara yang anda tak pernah buat, supaya anda boleh dapat apa yang anda tak pernah dapat. Buat perkara yang anda tak pernah buat, you akan dapat perkara yang you tak pernah dapat. Tak pernah tulis, tulislah, try, tengok macam mana. Dan kalau anda tengok ramai di kalangan anak murid saya, yang bila dia tulis, satu persatu Allah Ta'ala lorongkan dia mudah capai benda tu. Itu yang pertama. Niat kita. Niat kita. Nombor 2 saya nak cakap, bagaimana untuk nak menarik. Nak menarik lebih banyak kekayaan datang kepada diri kita, datang kepada bisnes kita. Okay? Tadi nombor 1 saya dah kata niat. Nombor 2 siapa nak tahu? Siapa nak tahu yang kedua ni, cuba komen dulu nak. Saya nak tengok dulu komitmen anda. Saya tak nak bagi macam tu je. Tak bagus sebenarnya kalau saya hanya bagi, tapi akhir sekali anda tiada tindakan. Come on please. Kadang-kadang kita nak kena bunuh biawak dalam kepala otak kita yang kadang-kadang suka nak bertangguh. Sometimes bila kita nak dengar benda ni, nantilah dulu, save dulu, nanti tengok kemudian. Akhir sekali sebenarnya anda tak akan tengok pun. You tak akan tengok pun. Dan hidup you masih lagi dalam keadaan biasa-biasa. Dan lebih menyedihkan bukan keadaan biasa, keadaan yang tak biasa, keadaan yang teruk, yang sangat worse, yang masih lagi tak masuk sales, masih lagi mencari-cari, teraba-raba, tak tahu nak macam mana. Okay? Nombor 2 saya nak cakap, nombor 2 adalah benda yang boleh menarik kita, yang boleh menjadi sumber kepada lebih banyak keuangan, kekayaan datang pada kita, keberkatan juga, adalah nombor 2 adalah dengan ilmu. Dengan ilmu. Bila kita berniaga ni, terlalu banyak benda kita nak kena tahu. Kena tahu tarik pelanggan. Kena tahu juga siapa pelanggan. Masalah ramai juga, ramai di kalangan kita ni, kadang saya nampak usahawan ni, saya lihat kejap di cahaya matahari. Kadang apa saya nampak adalah, apa masalah usahawan kita ni adalah,
Sebab dia tak faham pun, even dia tak kenal pun sebenarnya siapa pelanggan dia sebenar. Itu pun dia tak tahu juga. So kita kena ada ilmu tu. Apa lagi ilmu nak kena ada? Ilmu bagaimana pula nak buatkan pelanggan tu berminat. Pun nak kena ada ilmu juga. Ilmu macam mana pula nak kira harga kos barang tu berapa. Berapa patut kita jual. Pun kena ada ilmu juga. Kena juga ada ilmu macam mana nak packingkan, nak packagekan barang tu. Supaya orang tak beli satu, tetapi orang akan beli banyak. Faham atau faham? Pun perlukan ilmu juga. Dan jangan fikir, kebanyakan saya tahu, sama macam saya fikir dulu juga. Dia nak berniaga ni, dia fikir, aku kena ada produk yang gila wow. Produk ajaib. So kita sebenarnya mencari produk yang ajaib. Yang kita rasa, oh produk ni power, insya-Allah senang jual ni. And you try jual. Tapi sehingga sekarang masih lagi tak ada siapa pun nak beli. Tak ada juga, macam tu juga. Akhir sekali anda masih lagi terkial-kial, kan, terhege-hege kat customer. Anda bengang, dia PM, you reply, tak dapat sambutan, dia terus senyap sampai sekarang. Why? Kerana kita lack of knowledge. Kita kekurangan ilmu. Bila kurang ilmu, kita tak ada kemahiran, tak ada skill. So macam mana kita nak move on? Macam mana kita nak meneruskan hidup? Musim PKP ni, ramai orang kehilangan kerja. Tadi saya nampak kat Bloomberg Business, harga minyak menjadi negatif. Baru ni harga minyak per barrel jatuh sehingga $22 satu tong. Sekarang ni beli minyak lebih murah daripada beli air mineral. Air mineral lebih mahal lagi daripada harga minyak. Anda bayangkan, nampak tak begitu worst ekonomi kita? Berjuta orang hilang pekerjaan. Semasa PKP lagi dah berlaku dah. Apatah lagi selepas PKP ni. Terlalu keadaan situasi menjadi sangat mencabar. Dan kita pula masih selesa tak upgrade. Ilmu kita masih sama. Tapi mengharapkan hasil berbeza. So cari ilmu, sebab ilmu ni sebenarnya macam ni tau. Anda kena faham, rezeki ni bukan dalam bentuk duit dulu. Rezeki ni bukan dalam bentuk harta benda dulu. Sebenarnya apa yang kita tak sedar adalah rezeki yang paling besar sebenarnya adalah pada ilmu. Itulah rezeki yang paling besar. Dan ramai tanya, Tuan Najib bila nak share ilmu, bila nak bagi ilmu? Berapa harga kelas? Kenapa harga kelas tu mahal? Come on. Setiap Selasa, saya mengadakan kelas secara percuma. Every Tuesday, 9:30 malam. Tiap-tiap Selasa. Saya peruntukkan 60 minit ke 90 minit. Setakat ni kadang-kadang dia jadi sampai 100 minit. Saya ajar ilmu copywriting, macam mana nak mengait pelanggan. Saya ajar macam mana nak gunakan social media Facebook dengan betul. Saya tak nak anda masih lagi gunakan cara lama. Saya tak nak anda gunakan cara yang tak berkesan. Saya tak nak anda menggunakan cara yang main teka-teka. Saya nak anda gunakan cara yang memang, kalau kau buat macam ni, ini hasil dia. Kalau kau buat benda ni, jualan kau akan naik rasanya macam ni. RM30,000, RM40,000, RM50,000. So gunakan, ambil peluang kelas yang percuma ni. Kadang dia kata betul ke percuma? Yes. 300% sangat betul kelas ni percuma. Kalau you nampak ada benda yang kita nak kena bayar, you tiba-tiba kena bayar untuk kelas Selasa tu Dr. Najib, pergi buat report. Pergi buat report. No problem. Tak jadi masalah. So tak adalah macam isu kata kelas kita mahal. Bila nak buat kelas ni, bila nak datang Sarawak, bila nak datang Sabah. No, kelas ni kita datang setiap negeri dan setiap negara. Anda buka je phone, buka je laptop kat rumah, dah boleh belajar online. Yang masih lagi tak tahu pun bila kelas tu. Yes, ada. Anda pergi ke website kita, buatjer.com, BUAT, buat, JER
buatje.com. Buatje.com. Pergi kat situ, anda akan dapat notification cara bagaimana nak join kelas ni secara online. Dan 15 minit sebelum kelas bermula, anda akan dapat reminder dalam email. Ini dia punya link dia. Sila masuk, join sekarang dan belajar. So anda kena alert lah dengan email yang anda masukkan tu. Dan of course kelas ni 100% percuma. Anda tak ada bayar. Siapa yang bayar kelas ni? Saya yang bayar. Sebab sistem webinar yang kita gunakan bukan percuma. Kos dia beribu USD. Dan kita bayarkan untuk anda. Saya anggap ini sebagai satu pemberian. Saya anggap ini adalah satu macam subsidi daripada Momentum Internet. Dan saya sendiri, kita beri balik kepada anda untuk subsidi dalam bentuk belajar. Kita tak mampu nak bagi anda duit. Tapi kita mampu beri anda ilmu nak tarik duit insya-Allah. Nak menjemput duit tu. You all faham ke faham ni? Okay, pastikan. Pastikan pergi kat website tu, buatje.com. Sekejap lagi lah, tunggulah habis ni. Catat dulu, catatkan dulu. Saya nak anda dengar sekejap, sebentar. Kemudian nanti anda boleh pergi ke web tu. Daftar, kita jumpa malam ni. Apa topik dia? Topik malam ni saya nak bagi 3 cara marketing yang percuma. Orang ramai juga tanya saya. Tadi kelas, ada yang percuma, nak tanya yang berbayar. Ada yang memang kosong, zero cost. Dia tetap nak kata kelas kita mahal. Come on. Dan ada pula tak kurang juga ada yang mencerca. Tak kurang ada yang menghina saya juga. Kerana berikan kelas percuma. Come on, jangan jadi bangsa yang bangsat. Jangan jadi bangsa yang suka condemn bangsa sendiri. Bila kita dah berikan sesuatu, kalau you tak suka, diam. Shut up. Saya takut dia memberikan kesan buruk kepada diri you. Dan lebih teruk, memberi kesan buruk kepada keluarga kita sendiri. Faham atau faham tu? Nak you suka, ambil. Manfaatkan. Gunakan, saya yakin ada yang menggunakan teknik-teknik saya ni. Beberapa orang telah update, dia kata sale dia naik mencanak. Naik banyak. Banyak sangat kesan kepada dia. Ambil, gunakan. Manfaatkan. Ada founder-founder produk yang bijak. Dia suruh ejen-ejen dia masuk belajar. Dan bila ejen dia masuk belajar, ejen dia ada ilmu, ada knowledge. Dia sendiri pun tak pandai nak mengajar. So, apa jadi pada ejen dia? Sales naik. Memberi kesan kepada HQ, jualan HQ pun meningkat. Itulah founder yang bijak. Founder yang bijak, dia ambil link ni, buatje.com. Stokis, agent, reseller, ambil ni. Tuan Najib bagi free. Saya cuma sampaikan, pergi belajar. Saya pun tak ada ilmu setinggi macam ni. So, you ambil benda ni, pergi ambil dan belajar. You faham ke faham tu? So, itulah founder yang bijak. So, kalau tak suka, memang tak nak, diam-diam. Senyap. Tak payah nak menghina, memperlekeh. Ramai tanya apa saya buat. Saya buat training and coaching. Mengajar orang. Training and coaching adalah salah satu perniagaan. Dan ianya juga salah satu segmen di bawah pendaftaran Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Sebuah entiti perniagaan. Ia adalah bisnes juga. Anda dah lihat sendiri 100 orang terkaya di Malaysia. Mereka ada produk. Mereka juga ada perkhidmatan. Tetapi mereka tak ada training and coaching. Dan mereka pun tak ada masa nak layan kita usahawan ikan bilis. Mereka tak ada masa nak layan kita. Mereka tak ada masa nak buat kelas. Dan kita sepatutnya menghormati keputusan mereka. Dan saya lah yang menjalankan peranan. Of course, saya tidak ada produk seperti itu. Tapi kita ada perkhidmatan dalam bentuk buatkan logo, buatkan branding, setengah-setengah company itu yang kita buat. Kita ada jual software, kita ada e-learning system yang kita jual. Itu adalah segmen perniagaan kita di bawah training and coaching. Dan of course kalau saya sendiri ada produk, saya tak ada masa nak buat training and coaching pula. Dan you jangan tanya pula, dah kaya kenapa tak ajar kita? Ni adalah masalah bangsa kita. Ada depan mata, tak nak ambil. Tak ada depan mata, mula komplain. So tolong kita ubah sikap. Kalau nak berjaya, nak menjadi orang yang boleh tarik duit. Yang boleh tarik kekayaan, bukan tarik kekayaan tu untuk digunakan pada benda yang salah.
tetapi pada benda yang betul, yang benda yang boleh bantu ramai orang. Faham tu? Faham tu? Yang ketiga, last point saya. Yang ketiga, dengar betul-betul. Dengar betul-betul. Saya nak bagi analogi macam ni. Malam tadi pun saya ada cakap sebenarnya ketika saya di interview malam tadi bersama dengan pasukan mentor saya, tim mentor saya, tim Richwork interview saya malam tadi. Saya cakap macam ni tau. Kita buat bisnes ni, siapa yang nak tahu benda tu? Saya nak tahu dulu. Siapa yang nak tahu, baru saya cerita, baru saya story. Supaya you all nampak gambaran ni. Oh macam tu. Sebab saya rasa ni gambaran yang saya rasa kalau you tahu, dia sangat membantu. Sangat. Sangat boleh bantu you untuk faham. Game dalam perniagaan. Kalau tak, kita yang kena game. Mana you nak? Faham tu? Siapa yang nak? Siapa yang nak? Dan please tolong kat situ belanja saya love. Tolong komen nak. Dan saya mewajibkan, jika anda nak ilmu yang anda ini berkat, tekan button share sebagai tanda sahaja aku bayar yuran join kelas ni. Dengan tekan butang share. Saya bukan suruh share banyak kali. Share sekali pun jadi. Tak payah banyak-banyak pun. Kalau you nak lebih, suka hati you lah. Sekali dah cukup. Kan, itu pun dah bermanfaat. Yang penting dia memberi manfaat kepada orang lain, saya pun puas hati. You all faham ni? Okay? So saya nak cakap macam ni. Ibarat, bisnes ni ibarat kita sedang bermain bola sepak. Pada nampak, bayangkan sebuah padang bola atau stadium. Ada pasukan kita dan kita berlawan dengan pesaing, kompetitor. Pesaing penting dalam perniagaan, pesaing penting. Pesaing penting. Tiada pesaing, tak ada game. Kita kalau main bola, hanya ada pasukan kita je. Okey, pasukan daripada kampung keluar, yes masuk, akan berlawan dengan. Tak ada. Atau akan berlawan dengan pasukan dia sendiri. Takkan kita nak trading sesama kita. Takkan kita nak buat jual beli sesama kita je. Mestilah nak kena ada pesaing. Sebab saya suka Jack Ma cakap, competitors make competition. Pesainglah yang menyebabkan adanya perlawanan. Tiada pesaing, tiada perlawanan. Nanti akan datang saya nak bagi satu perspektifnya, satu topik lah tentang kenapa pesaing penting. Dan saya nak nanti bagi contoh, beberapa contoh company-company besar yang bersaing sesama dia. Dan sekarang ni masing-masing becoming multi-billion dollar punya business. Sebab pesaing. So, balik semula pasukan bola ni. Kita pun okey, ada pasukan bola. Mesti ada pesaing. Okay. So tugas kita adalah sekarang ni kita nak fokus sepak bola dan nak score kepada gol, dan of course akan banyak halangan dia. Halangan daripada rumput yang kita lalu ni, keadaan persekitaran pasaran, keadaan daripada pesaing, daripada pesaing juga. So itu yang menyebabkannya ada cabaran di dalam bisnes. Dan ketika kita passing bola tadi kan kepada kita passing bola tu, kita passing kepada rakan-rakan sepasukan. Betul? So kita akan pass. Dan kita sendiri pun tak tahu macam mana keadaan kita ni main okey ke tidak. Kita sendiri pun tak tahu sebenarnya. So, siapakah orang yang akan beritahu bahawa game kita tu okey ke tidak? Kita pass bola tu sharp tak agak-agak? Kita punya kerjasama dengan satu pasukan sebab bisnes memerlukan pasukan. Kita kena ada team. Kau post barang. Kau pergi buat posting kat Facebook. Kau buat FB Live. Kau tolong jawab customer tanya ni. Apa? Jawab PM, DM. Kita tak boleh main seorang. So, siapakah orang yang akan melihat kita bermain dengan betul atau tidak? Adakah pesaing? Adakah pesaing yang cakap, Messi ni aku advise kau siapa? Pesaing lah. Okey, cek pesaing. Nasihatlah saya sekarang. Adakah kita nak mendapatkan nasihat daripada pesaing? Adakah you yakin pesaing akan beri nasihat yang betul? Yes, kita perlukan coach. Coach lah. Ada orang kata, apa ambil coach tu? Coach tu pun tak buat bisnes kau le. Dia pun tak buat bisnes kau. Kau buat dimsum Coach kau pun tak buat dimsum. Apa jadi kalau kita main bola dan coach ikut main sekali?
Apa jadi? Apa jadi kalau kita main bola ni tadi, tiba-tiba, coach jom main sekali. Dengan coach, trainer, ketua, jurulatih main sekali. Dah tu siapa nak memerhatikan? Siapa yang nak beritahu? Adakah kita main dengan betul ataupun tidak? Kalau tidak ada coach. That's why kenapa bisnes memerlukan coach. Bisnes memerlukan guru yang boleh beritahu. Salah tu kau passing cepat sangat. Bahaya passing macam tu. Nanti pesaing saya hilang. Why? Aku tahu sebab aku dah pernah bermain. Coach kita pernah bermain game tu. You all faham ke faham? Saya dah berpengalaman berbisnes semenjak 2004. Saya ada pengalaman yang banyak dalam bidang sales. Saya juga berpengalaman membantu melahirkan ramai salesman juga. Saya pernah train. Ada lagi kawan-kawan saya yang tahu saya pernah jadi trainer. Saya menjadi trainer antara yang paling muda sebenarnya. Melatih orang bagaimana nak buat sale. Saya sendiri dah turun padang banyak. Saya dah berjumpa beribu pelanggan. Saya dah puas di reject. Saya pernah dimaki hamun. Saya pernah dimarah. Saya pernah ditengking ketika melakukan sales. Saya pernah masa tu tengah susah sales tak ada. Pergi masjid solat Jumaat time tu. Kasut hilang, dicuri. Motor hilang. Banyak benda yang saya hilang. Banyak benda yang saya terpaksa bayar. Dan sekarang baru saya sedar kenapa Allah Ta'ala jadikan macam tu supaya saya jadi somebody satu hari nanti. Baru saya faham kenapa Allah jadikan saya macam tu, supaya Allah Ta'ala tahu kau akan jumpa, Najib, dengan orang yang ada masalah macam kau. So bila anda cakap masalah tu, you nampak saya boleh jawab. Kenapa? Sebab saya dah lalu benda tu. Saya dah lalu tak kerti nak buat ayat copywriting ni. Saya dah lalu. Saya dah lalu buat Facebook marketing dengan cara yang salah, buang duit, membazir duit. Tak balik duit dia. That's why lah kenapa saya nak anda berguru. Mulakan dulu dengan kelas yang percuma. Alhamdulillah juga beberapa hari yang lepas yang sudah kita dah lakukan roket pemasaran momentum secara online. Kelas 1 hari suntuk. Dan tim saya kata, kita dah berbincang nak buka kelas ni sekali lagi. Kelas kita ni nanti pada 2 hari bulan Mei. Ni sekejap saya tengok. Pada 2 hari bulan Mei. Dan kita nak bagi tiket. Patutnya, yuran penyertaan ke roket pemasaran momentum nak tarik pelanggan 2020 ni, yuran sebenar, nilai dia sepatutnya adalah RM199. Tetapi tim saya kata kita akan buat promotion bermula pada semalam dan sehari ni dah bermula sampai 23 April. Penyertaan untuk seorang hanya RM30 je. RM30 je. RM30 sahaja. Dan kalau dia daftar 3 orang dia jadi RM50. So 50 bahagilah. Sekejap saya bagi. 50 bahagi 3 orang. Seorang RM16.60. RM16.66 seorang kalau dia daftar bertiga. Ini special untuk anda yang nak join sekali lagi. Kita buat pada bulan puasa 2 hari bulan Mei. You boleh join dan kalau you rasa saya adalah orang yang boleh bantu you, saya bersama tim saya boleh bantu anda dalam sesi roket pemasaran momentum 8 pagi sampai 5.30 petang. Serendah RM16.60 jika daftar 3 orang. Kalau daftar seorang hanya RM30. Kita dah buka hari ni sampai 23 hari bulan je. Lepas tu kita akan kembalikan balik harga asal dia, RM199. Dan ianya hanya sangat-sangat rendah. Apa tindakan you? You dah tahu tadi saya cakap tentang niat yang betul. Nombor 2 sangat penting ilmu. Nombor 3 guru ataupun coach. 3 benda ni insyaAllah. Jaga 3 benda ni. And stay humble. Stay foolish. Jangan rasa diri kita ni bijak. Satu benda yang saya belajar. Jangan rasa kita bijak. Always rasa kita ni adalah bodoh, kita tak tahu. Aku nak belajar. Supaya kita jadi hamba yang Allah Ta'ala pandang mulia. Macam mana nak daftar? Anda boleh pergi ke naktarikpelanggan.com. Kalau anda nak mendapatkan yuran serendah RM30, kita akan lakukan pada berapa hari bulan? 3 Mei, 2 Mei lah. 2 hari bulan Mei tak silap saya. Yes, 2 Mei. Kelas tu pada 2 hari bulan Mei Sabtu. 8.30
sampai 5.30 petang ni ada masa lagi sementara kita PKP untuk belajar banyak benda. Belajar banyak perkara. Yang nak daftar tak tahu macam mana, pergi ke website kita naktarikpelanggan.com. Tolong bantu saya, tulis kat situ. Tim saya pun boleh bantu. You just pergi ke naktarikpelanggan.com. Pergi daftar kat situ. Kalau anda pergi, anda dapati harga tu dah tak ada, bermaksud promo tu dah habis. Kalau anda pergi sekarang dah masih ada, rezeki anda nak dapatkan serendah RM30. You all faham ke faham tu? So saya harap anda belajar sesuatu. Saya pun nak berjalan-jalan pagi ni, mengambil angin kat sini. Saya harap anda dapat belajar sesuatu kat situ. Saya harap kita dapat bertemu lagi dalam sesi kita malam nanti. Dan pada sesi nak tarik pelanggan nanti insya-Allah, saya mendoakan insya-Allah, amin, berkah. Saya mendoakan anda insya-Allah berkat rezeki anda melimpah ruah, penuh keberkatan untuk anda seisi keluarga dan orang-orang di sekeliling anda insya-Allah. Dan saya doakan anda dapat menjalani kehidupan dengan baik walaupun kita ada cabaran PKP. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkanlah hidup anda. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Jumpa lagi.